Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada kita untuk sekali lagi kita menjadi tetamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang penuh dengan rahmat, tempat yang penuh dengan berkat. Masya-Allah. Alhamdulillah, tak rugi orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya yang boleh kita tak nampak sekarang, akan nampak bila kita pejam mata kita nanti, dan barulah kita akan tahu betapa penuhnya rahmat, betapa banyaknya berkat di tempat ini. Alhamdulillah, kita dah 20 hari ataupun 19 hari, 19 hari kita dah tinggalkan bulan Ramadan. Jadi kita flashback dulu masa dalam bulan Ramadan, kita dengar ceramah, kita dengar khutbah, kita dengar sana sini. Orang kata apa? Orang kata tarbiyah Ramadan, orang kata madrasah Ramadan, orang kata Ramadan ini sebagai satu madrasah. Ada tempat canggih lagi, dia kata universiti, dia tak kata madrasah. Sebab ada sebagian orang dia kata madrasah ni benda dikit dia, benda kecil je, dia kata senang. Tak dia kena dengar universiti, baru dia sehebat. Dan segala tempat kata universiti Ramadan. Masya-Allah. Tak kisahlah tu kita tak nama pun. Universiti Ramadan, ada kata kursus Ramadan lah, macam-macam lah. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu Ramadan itu adalah satu seolah satu tempat untuk melatih kita. Masya-Allah. Jadi satu soalan, betul ke Ramadan yang lepas tu jadi satu pusat latihan untuk kita? Betul ke bulan Ramadan yang lepas jadi madrasah untuk kita, universiti untuk kita, kursus untuk kita, pusat latihan untuk kita? Maka sekarang waktunya nak semak, nak cek betul ke tidak. Sekarang waktunya, Masya-Allah, kita cek baik diri kita. Sekarang ini apa ni, kalau dalam bulan Ramadan dulu, Masya-Allah, kita bangun awal, pukul apa ni, bangun sahur pukul 5. Pukul 5, ada yang pukul 4.30 dah bangun dah. Masya-Allah, nak siap-siapkan sahur. Lepas makan sahur, sempat lagi tengok azan lagi 10 minit lagi, dia kata bolehlah sembahyang 2 rakaat. Masya-Allah, sempat sembahyang tahajud 2 rakaat. Boleh kita sembahyang tahajud 4 rakaat lagi, masa tu sempat lagi 4 rakaat pun sempat. Kita semak balik sekarang ni, adakah kita masih boleh sembahyang tahajud 2 rakaat baca Ramadan yang lepas? Boleh tak kita sembahyang 4 rakaat baca Ramadan yang lepas yang kita buat? Kita baru tinggalkan Ramadan baru 19 hari. Bukannya 2 bulan, bukan 5 bulan, bukan 8 bulan, bukan 9 bulan, baru 19 hari, tak sampai 1 bulan lagi kita tinggalkan bulan Ramadan. Jadi kita semak balik diri kita. Kalau jawapannya ya, kita masih boleh kekalkan sama macam dulu, maksudnya betul lah Ramadan yang lepas tu jadi madrasah untuk kita, jadi universiti, jadi pusat latihan untuk kita. Betul, dia dapat latih kita macam itu. Sebab apa? Sebab kalau orang dia pergi kursus latihan, dia pergi kursus kan, ada apa contohnya, kursus pekerja cemerlang contohnya lah, kursus pekerja cemerlang, yuran RM500, bos dia hantar pergi sana. Bos dia hantar dengan harapan apa? Dengan harapan nanti dia balik besok nanti dia jadi pekerja cemerlang. Bos dia pun bayar lah, tak apalah, RM500 ke RM500 lah bayar, yang penting dia jadi pekerja cemerlang. Pergilah belajar kat sana, kursus kan, kenalah kursus, teknik macam mana, tips macam mana betul. Tiba-tiba balik office, tengok serupa, dia tak ada perubahan. Habis dia kata, dia kata serupa tak ada perubahan pun, lambat-lambat macam dulu, serupa lambat ni. Tapi dia tidur juga, tak ada apa buat, tak ada apa penambahan pun. Maka apa bos dia kata? Dia kata tak berkesan lah kursus tu, buang duit je kuat tu. Dia kata pernah tak kuat tahu punya tak ada kesan. Maka bos dia kecewa. Sebab apa tak ada kesan? Kalau pelajar pergi sekolah, pergi belajar, cikgu tengah kat sekolah berkuih mulut kan, tulis kat kawan hitam kan, habis batang-batang kapur tulis kat kawan hitam. Balik-balik orang tanya apa belajar kat sekolah, tak tahu. Apa pun tak tahu. Maksudnya tak ada kesan lah. Sebab apa? Sebab tujuan pergi kursus tu, dia pergi sana menuntut ilmu, balik dapat ilmu tu dapat kuat. Macam ni. Pelajar pergi sekolah, pergi pusat belajar untuk apa?
Dia pergi sana nak cari ilmu, dia pergi sana cari ilmu, balik dia nak jadi orang ilmu. Tapi kalau pergi kursus, pergi latihan inilah nama bercakap, macam-macam lah nama, seminar lah, kursus lah, macam-macam lah. Tapi balik tak ada kesan. Maka kita tak ada kesan. Macam mana tak ada kesan? Pulang dah pergi sekolah, banyak mahal-mahal sekolah, apa ni international lah, sekolah, private lah, sekolah, banyak ribu-ribu, balik apa pun tak tahu. Kita kata, ish, habis duit, penat ni, hantar ni, pergi belajar, balik apa pun tak tahu. Kan sepatutnya pergi, balik ada ilmu, macam itu lah. Ramadan, kita kata Ramadan hari itu, kita kata sebagai madrasah. Kalau betul Ramadan lepas sebagai madrasah, kita kata, kalau betul Ramadan lepas tu kita kata University Ramadan lah, latihan Ramadan, tarbiyah Ramadan, maka sekarang ni ada kesan pada diri kita macam itu. Tapi kalau pergi Ramadan, masuk dalam bulan Ramadan sebulan. Kalau khusus tak ada sampai sebulan kat sini. Khusus pun mungkin seminggu je, mungkin 2 minggu, sebulan, masya-Allah. Lepas tu lepas balik keluar pada bulan Ramadan tak ada kesan sama macam dulu, balik kembali pada asal. Masjid bertingkat kembali, masya-Allah. Pada bulan Ramadan alhamdulillah penuh masjid-masjid kita dapat diri kita kenal rumah Allah. Rasa ringan aja kaki datang rumah Allah ni. Rasa senang aja. Nak pergi rumah Allah tak ajak pun. Selalu orang ajak aku tengok kaki. Ini orang tak ajak pun kita pergi. Rasa senang aja nak pergi. Pergi semain subuh, sembahyang berjemaah kat masjid. Semain subuh kita pergi berjemaah kat masjid. Asar, maghrib, isyak kita pergi sembahyang berjemaah kat masjid. Insya-Allah. Sekarang dah lepas bulan Ramadan, ada tak kita sama macam bulan Ramadan? Kita baru 19 hari tinggalkan Ramadan, tak sampai sebulan. Belum lagi apa ni 2 bulan, bukan 4 bulan, bukan 5 bulan, bukan 6 bulan, baru 19 hari kita tinggalkan bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan kita baca Al-Quran, Masya Allah. Dan kita rasa senang, kita rasa nikmat baca Al-Quran, ada suasana Al-Quran. Dalam kereta ada Al-Quran dalam kita bulan Ramadan. Dalam kereta bukan main, dalam kereta ada Al-Quran, letak kat depan tu. Sebab apa? Nanti traffic jam, pegang Al-Quran, Masya Allah, baca Al-Quran. Sekarang ada tak lagi Al-Quran tu dalam kereta kita? Kalau ada pun, adakah kita buka lagi macam ni? Quran dekat rumah kita masih kita buka ke? Ataupun kita simpan dalam store? Kita simpan lah. Yang duduk sini tahun depan nak pakai ni lah, setahun lagi lambat pun penuh tempat ni, letak dalam store lah. Tahun depan cari lah tadi. Macam gitu. Masya Allah. Dalam bulan Ramadan, kita apa rasa senang, ringan nak bersedekah. Rasa senang aja nak bersedekah. Kan? Tengok, ada perlukan infak sana, kita infak sana. Perlukan infak sini, kita infak sini. Selepas bulan Ramadan, macam mana keadaan kita? Dan ini kita, orang kata postmortem balik, kita semak balik. Sekarang ni, macam mana keadaan kita sekarang ini, Masya Allah. Kalau betul, kita masih kekalkan sama macam bulan Ramadan, maksudnya betul lah Ramadan yang lepas tu, madrasah kepada kita. Universiti, pusat latihan untuk kita, Masya Allah. Dan yang paling penting sekali dalam bulan Ramadan, satu rahsia yang Allah letakkan dalam bulan Ramadan, dalam puasa itu, kita menahan hawa nafsu kita. Dalam bulan puasa, kita jinakkan hawa nafsu kita. Kita rasa nak makan, kan? Lapar ni nak makan, sama kan? Kita tak lawan hawa nafsu kita. Kalau orang yang tak lawan hawa nafsu dia tak dapat dia puasa bulan Ramadan. Sebab apa? Dia beli nasi lemak sebungkus, makan kat rumah dia, siapa tahu dia kunci pintu, kunci tingkap apa semua, dia makan kat rumah dia. Kalau orang yang tak lawan hawa nafsu dia tak boleh puasa. Jadi orang yang boleh puasa ni maksudnya dia berjaya lawan hawa nafsu dia. Nafsu dia nak makan, sama kan? Duduk rumah dia seorang-seorang ni kan? Tengah panas terik dahaga kan? Tak ada orang dekat rumah kan? Buka peti ais, apa ni, terbuka nak letak barang, tengok-tengok ada air sejuk. Macam mana ni? Nak minum ke tak nak? Orang tak nampak ni. Masya Allah. Kalau orang yang yakin Allah Maha melihat sahaja yang dia boleh mampu berpuasa. Kalau tak boleh dia puasa. Kalau orang yang tak bertakwa, tak boleh. Mesti dia minum saja, tak ada orang nampak ni kan? Dalam rumah tak ada orang nampak, minum saja lah. Maksudnya kalau kita berjaya puasa bulan Ramadan, maksudnya Masya Allah ada takwa dalam hati kita. Maksudnya kita berjaya tekan hawa nafsu kita dalam bulan Ramadan. Itu yang paling penting sekali. Tarbiyah yang paling besar kita bawa daripada bulan Ramadan sampai sekarang ini adalah untuk belajar tekan hawa nafsu kita. Nafsu ni tak boleh diikutkan sangat. Dan nafsu ni orang kata ikut nafsu lesu, ikut rasa binasa, ikut hati mati. Macam hantu juga kan orang kata. Jadi tak boleh ikut hawa nafsu ni. Sebab apa? Sebab nafsu ni kalau kita ikut, jalan ke ujung dia tak sampai ke syurga, sampai kepada neraka. Dan kata Nabi SAW, "Fatinnaru bisyahwat." Neraka ini diselimuti dengan hawa nafsu. Jadi kalau kita ikut hawa nafsu, ikut nafsu,
rasa nak tengok, rasa dia nak bercakap, dia bercakap. Tak kisah, tak peduli benda halal ke benda haram ke, bercakap aja. Rasa dia nak tengok, tak kisah benda tu haram ke, nak dengar, dia dengar. Tak kira berumpat ke apa, dia rasa nak dengar, dia dengar. Rasa nak pergi tempat tu, dia pergi. Tak kira tempat tu Allah murka ke atau tidak ke, rasa nak buat, dia buat. Macam-macam kan. Itu kalau ikut hawa nafsu tak boleh. Nafsu ni dia sentiasa ajak kita kepada keburukan. Nafsu ni sentiasa ajak kita kepada keburukan. Jadi perkara yang paling besar kita belajar dalam Ramadan ialah untuk kita lawan hawa nafsu kita. Kalau nafsu ni benda tu tak suka, perintah Allah tak suka kan. Jadi kalau kita nak taat perintah Allah, mesti kena lawan hawa nafsu kita. Tak boleh kita nak taat perintah Allah kan, sambil-sambil kita layan juga hawa nafsu kita, takkan macam ni. Tak boleh. Dia kena salah satu kan. Sebab apa? Kalau azan semayang contohnya, tengah sedap tidur malam-malam kan, hujan pula lama dah, hujan sekarang sejam pula, sedap tidur kan. Kalau rumah ada aircon kan, buka aircon, bilang tebal, bantal tebal, selimut tebal kan. Bila tidur, tengah sedap-sedap tidur, tiba-tiba dengar azan. Nak bangun tak hawa nafsu, dia tak nak bangun. Tengah sedap tidur, apa nak bangun, nak kena tinggal, tengah sedap tidur ni. Ya Allah, kena bangun dah pula dah azan subuh ni lah. Kena tinggalkan apa ni, bantal, tinggal selimut. Kalau ada pegawai, kena tinggal isteri dia, bangun nak pergi semayang pula. Nafsu tak suka. Tapi kalau nak taat perintah Allah, kena lawan hawa nafsu. Masya Allah. Nak tengok benda haram, benda haram ni best ni. Orang kata tak tengok rugi ni, rugi tak tengok. Tapi nak tengok haram, benda ni berdosa. Macam mana? Nafsu nak tengok, Allah kata jangan tengok. Maka kalau nak taat perintah Allah, tak boleh ikut nafsu. Nak tengok benda ni, best ni, orang cerita panas ni, orang cerita tentang cerita baru, isu baru kan, cerita keburukan orang baru dibongkar, berjaya dibongkar. Semua ni nak dengar ni, apa nafsu semua nak dengar. Allah kata tak boleh dengar keburukan orang, jadi keburukan sendiri. Macam mana? Kalau nak taat, kena lawan hawa nafsu. Tak boleh. Jadi itu pengajaran yang paling besar yang kita dapat dalam bulan Ramadan ialah untuk kita lawan hawa nafsu kita. Masya Allah. Jadi dalam bulan Ramadan kita dah berjaya jinakkan hawa nafsu kita. Jadi rugilah kalau kita dah lepas Ramadan ni kita dia jadi dia balik. Kalau orang boleh kebau kan, juga kena kebau nak lembu ke benda nak apa lah. Kalau dengan kita dulu dia kebau kan macam kuda, dia kata nafsu dia macam kuda. Kalau dah liar susah nak tunduk kan. Kalau kuda dah liar tak tahu kita tak boleh kuda kan. Kalau kebau lembu tu boleh lah kita tengok. Kalau liar memang payah nak tangkap, payah. Tanpa kalau kebau tanduk tajam, lembu tanduk tajam. Jadi orang nak tangkap ni. Jenuh nak tangkap susah. Sebab apa dia liar? Mau kena tanduk ni. Jenuh nak tangkap ni. Kena macam-macam lah dik. Macam-macam lah. Bila ikat tali lah, dia jauh lah, merangkap lah, apalah. Payah sangat panggil dia pakai tembak, ubat pelari dengan dia jauh. Dia pingsan, baru pergi tangkap ikan. Macam itu. Maka susah. Kalau dia diam, susah kita nak kawal dia. Tapi ada teknik dia untuk kita jadikan dia jinak. Ada teknik dia. Kena belajar. Ada teknik-teknik dia. Kena buat macam ni, kena buat macam tu, kena buat macam ni, buat macam tu. Maka akhirnya dia jadi jinak. Macam itulah juga awal nafsu kita. Asalnya dia diam. Tapi dalam bulan Ramadan sebenarnya nafsu kita jadi jinak. Itu yang senang. Kita nak datang masjid senang, nak baca Quran senang, kita nak bersedekah senang, nak tazkirah senang, kita nak macam-macam lah. Buat benda baik semua bersihkan rasa senang je. Dan sebab apa? Sebab nafsu kita dah jinak dalam bulan Ramadan. Antara salah satu puncanya adalah puasa. Yang merupakan satu amalan yang melembutkan hawa nafsu, menjinakkan hawa nafsu. Jadi dalam bulan Ramadan nafsu kita dah kita jinakkan. Jadi rugilah kalau dah lepas bulan Ramadan ni kita biar dia balik. Jadi kita layan balik awal nafsu kita sangat rugi. Jadi bagus dah kalau nafsu kita dah jinak ni, maka kita teruskan dia, lawan dia, masya-Allah. Insya-Allah kita sambung dengan kitab apa ni, Ayyuhal Balad, kitab karangan Imam Ghazali rahimahullah taala. Yang mana kita begitu macam mana sebelumnya kita beritahu, kitab Ayyuhal Balad ini sebenarnya adalah surat yang dikarang oleh Imam Ghazali kepada anak murid beliau. Yang mana anak murid beliau dah belajar bertahun-tahun, balik ke rumah masih tak cukup ilmu lagi, masya-Allah, minta abah lagi tulis surat. Akhirnya Imam Ghazali balas balik surat dia. Dan surat itu dibukukan, masya-Allah, tebalnya surat Imam Ghazali telah dibukukan. Jadi Ayyuhal Balad Imam Ghazali, wahai anakku yang tercinta, masya-Allah. Dan apa ni, pengajian ini pada malam ini adalah pengajian yang terakhir. Kita dah sampai kepada penghujung kita, insya-Allah.
Kalau sempat kita akan katakan terus kita pada malam ini insyaAllah. Nasihat ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Kerjakan 4 perkara. Imam Ghazali sebelum ini telah sebut 4 perkara yang telah tinggalkan, dan sekarang dia masuk pula ke dalam 4 perkara yang perlu dikerjakan, yang perlu diamalkan. Perkara pertama, bahawa hendaklah engkau mengukur pergaulanmu dengan Tuhanmu. Sekira-kira jikalau hamba-Mu bergaul kepadamu seperti pergaulanmu dengan Tuhanmu, maka engkau merasa puas hati dengan kelakuan hamba-Mu itu, dan engkau tidak merasa marah. Jadi apa yang engkau tidak suka bagi dirimu daripada perbuatan hamba-Mu yang majazi, iaitu hamba-Mu yang diistilahkan, bukannya hakiki, maka janganlah engkau lakukan terhadap Tuhanmu, kerana Tuhanmu adalah Tuhanmu yang sebenar. Masya Allah. Tengok mahalnya Imam Ghazali, macam mutiara, ya? Mahal. Dia kata apa? Imam Ghazali kata, macam mana cakap? Dia kata, bayangkan kita ada hamba, ya? Kita ada seorang hamba. Zaman dulu lah, zaman sekarang ni mungkin kita tak ada hamba, tapi bayangkan kita ada orang gaji kat rumah kita. Kita bayangkan kita ada pekerja, kita jadi majikan, ada pekerja orang bawah kita. Kita bayangkan dia orang bercakap, apa ni, macam mana cakap, dia bercakap dengan kita sama cara dia macam mana, ataupun dia layan kita sama macam mana cara kita layan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itu. Kita hari ni, apa ni, kita minta dengan Allah macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan sallallahu alaihi wasallam, Ramadan sallallahu alaihi wasallam, Allah benar segala khairat dan muafat dan rezeki sampai dia ucap Allah segala amin. Kita macam itu kita layan Allah, ya. Bayangkan hari ini orang gaji kita pergi kita, orang gaji kita dia kata, tuan, nanti pergi pasar, tolong pergi pasar hari ni, tolong beli ikan sekilo, tolong beli bawang, apa ni 5 biji, tolong beli garam 1 paket. Macam itu cakap kita. Macam mana? Tak marah. Kita marah tak? Kalau tu orang gaji kita datang kat kita, cakap dengan kita sambil lembur dia, cakap macam tak nak dia tengok benda lain. Nanti kita nak belikan nanti pergi pasar. Kita kata, amat. Kita kata, kau ingat aku ni apa? Ingat aku ni pekerja kau? Aku ni majikan aku. Oh, kita marah. Marah. Tapi macam itulah yang kita buat dengan Allah. Masya Allah. Itulah cara kita berdoa dengan Allah. Adakah kita doa suruh-suruh betul-betul minta doa? Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata wa betul-betul minta macam seorang pengemis, orang bicara minta kemis gitu kan. Ada ataupun kita sambil lembut macam itu. Kita kata Allah begitu terus. Dalam solat kita lah, dalam solat kita. Dalam solat kita macam mana? Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu maksudnya engkau lah yang kami sembah dan engkau lah kami minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dan tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adalah yang engkau redai, adalah yang kau murka dengan orang sesat. Adakah kita semayang tu sambil kita baca terus betul-betul kita rasa macam kita bercakap dengan Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita rasa, ya Allah, Kau lah sembah, ya Allah, Kau lah minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah ke Allah jalan yang lurus, ya Allah. Adakah betul-betul kita macam itu? Atau kita surat ni, ya Allah, ya Allah, saya dengar surat macam itu. Tak layan dalam hati kita fikir lain, tak ada dalam solat-solat, tak rasa, tak sedar, solat-solat ni dah bertahiyat dah memang. Betul ke sebenarnya barakat ni? Tak benar rasa, kita rasa tiba-tiba dah tahiyat ni, tak sedar barakat. Masya Allah, hilang. Kita cakap dengan Allah sambil keadaan kita sambil lembut. Agak-agak kalau orang bawahan kita buat dengan kita macam tu, kita malah tidak tengok macam tu. Kalau anak kita buat kita macam tu, dia cakap, bukan orang cakap buat tak tahu je. Kalau lah kita punya pekerja kita macam itu, cakap sambil lembut dengan kita, ada tak layan dengan kita, kita cakap dengan dia, kita tanya, dia buat tak tahu je. Kita tanya, apa ni, dah siapkan kerja hari ni? Dia buat tak tahu, dia buat cakap telefon. Dah siapkan kerja hari ni, tuan ni? Tak, betul kerja ni kan, bos tanya boleh tak tahu je ni, macam tu hari tu. Masya Allah, malah tu ni.
Tapi itulah yang kita buat dengan Allah. Dalam solat sungguhlah kita macam itu. Bahkan kata Imam Ghazali, itu adalah hamba dan majazi, kiasan. Itu kiasan saja. Orang kita kat dunia ni kita rasa kita majikan, yang ini orang bawahan kita, bekerja kita. Itu kata Imam Ghazali, kiasan saja. Sebab apa? Sebab hakikatnya kita dengan dia sama. Martabat kita sebab manusia sama apa. Cuma dalam mata kasar nampak kita lebih hebat daripada dia. Dan kita yang upah dia, dia bawah kita. Dan itu adalah majazi, kata Imam Ghazali. Pangkat kita tu bukan hakiki, majazi saja. Tapi kita dengan Allah ni memang betul-betul hamba. Kita dengan Allah Ta'ala ni bukan hamba tipu-tipu, memang betul-betul hamba. Kita dengan kita oleh Allah. Memang akan kita kena panggil balik dengan Allah nanti. Memang Allah akan tanya balik apa yang kita buat, apa yang kita tak buat. Allah akan beri balasan kepada amalan kita. Memang betul-betul hamba, kata Imam Ghazali. Tapi itulah dia. Dan hari ini kita ukur balik macam mana layanan kita dengan Allah. Kalau muazzin yang panggil kita datang ke masjid, hayya 'ala shalah, marilah datang sembahyang. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Itu muazzin dan yang Bilal. Dia bukan dia yang panggil semua, itu adalah seruan daripada Allah. Dia cuma menyampaikan saja, tapi seruan itu daripada Allah. Sebenarnya Allah yang panggil kita solat, Allah yang panggil kita menuju kepada kejayaan. Macam mana Sayyidina Ali Zainal Abidin, kalau dengar azan puncak nasi muka dia. Kan orang semua tanya kenapa? Dia kata kamu tak tahu siapa yang panggil aku ni. Ada segala hatinya. Pada sedar bahawa dia azan tu, muazzin Bilal tu bukan panggil aja, tapi yang panggil sebenarnya Allah. Allah panggil kita, hayya 'ala shalah, marilah sembahyang. Hayya 'alal falah, mari menuju kejayaan. Kita pun tak tahu apa lambat lagi ni. Kan Zuhur pukul 1.30, tunggu kita buat kerja lagi sampai 2.30 dan tambah lagi. Buat kerja sampai 3.30, kata asal lagi kejap lagi. Nak set sikit lagi ni. Buat kerja sampai 4.30. Tengok 4.30 lah azan lagi 10 minit ke 7 hari semua semayang pula kita percaya dia Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis selesai. Dia kata kira ni macam ni. Agak-agaknya kalau lah kita panggil anak kita ke, kita panggil kita punya pekerja kita, orang gaji kita lah, kita kat dapur kan, orang gaji kita orang perempuan kan, dia kat dapur, dia kata orang gaji dia nama apa, nama Siti lah contohnya kan. Kata Siti, mari sini tolong siapkan ni. Siti tu relax je, duduk depan tengok TV. Tengok TV, siapkan kontrol lagi. Ni, kejap nanti saya datang ya, tengok TV. Dia kata Siti, mari datang sini, cepat. Kan? Tak datang. Tunggu 5 minit, 10 minit, tak datang. Nanti sekejap ya, sekejap je tu, dia tengok TV lagi. Tukar channel lagi. Sikit lagi nak habis ni, cerita Korea dia tengok apa gitu. Sikit lagi nak habis, tunggu 5 minit, 10 minit, tak sampai 3 jam. Tadi apa? Semain suruh 1.5 kan, 2.5, 3.5, 4.5, 3 jam. Kalau yang dia panggil majikan, dia panggil orang gaji, dia bukan 3 jam. Dia tunggu 15 minit tak datang. Dia pergi depan, kata ya betul buah tu. Tengok TV, orang panggil suruh dapur dia buat kerja pun tak datang. Dan terus itulah hari terakhir. Besok memang terus kena bercerai. Memang confirm ni. Sebab apa? Dia marah kan. 15 minit je. Dia panggil orang tu 15 minit tak datang. Marah dia. Allah panggil kita lewatkan bukannya 15 minit. Dia buat sejam, 2 jam, 3 jam. Masya Allah. Kita pegang rupanya. Dari Imam Ghazali semak balik. Apa yang kita buat dengan Allah, kita semak balik. Adakah beradab kita atau tidak? Masya Allah. Kita kata umur ni tak beradab ni. Buat kerja cakap ni rumah, pergi suara Allah. Kita kata ini adab. Anak tak tahu adab, kita kata dengar ujuk-ujuk kan, ujuk-ujuk kat mak ayah sendiri. Panggil ujuk-ujuk upah pintu kat mak ayah sendiri. Anak tak beradab, kita kata. Rupanya kita hari ni beradab ke tidak? Masya Allah. Kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Imam Ghazali. Kerana yang pertama sekali kita kena semak balik macam mana pergaulan kita dengan Allah. Kalaulah orang bawahan kita buat sama dengan kita, buat kepada kita sama seperti apa yang kita buat dengan Allah, adakah kita marah atau tidak? Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ghazali, segala perkara yang hendak engkau buat bagi orang lain, hendaklah engkau mengukurnya bagi dirimu dahulu. Jadi apa yang engkau suka orang lain lakukan terhadap dirimu,
maka buatlah perkara yang seperti itu terhadap orang lain, kerana iman seorang hamba tidak akan sempurna sehingga dia mencintai bagi seluruh manusia apa-apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Kata Imam Ghazali, perkara yang kedua ialah benda yang kita buat dengan orang, kita bayangkan kalau orang buat kepada kita benda tu, kita suka ke tidak? Masya-Allah, cantik nasihat Imam Ghazali. Sebab apa? Sebab Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu sehinggalah dia suka bagi diri orang lain apa yang dia suka untuk dirinya sendiri. Masya-Allah. Kita hari ni kita jumpa orang kan, kita buat apa kan, kita mengumpat datang dengan kita cakap kita panggil jumpa kawan, kita tahu tak dia kita jumpa kita dia keluarga rumah habis kita bayangkan orang mengumpat sama macam kita. Apa yang kita buat tu orang mengumpat kita dalam belakang. Kadang-kadang kita marah, masa buka pun jumpa sampai hati kau ingat kawan baik sampai hati kau mengatakan ke belakang kau kawan kita apa kita pergi dekat supermarket dengan contohnya lah, supermarket mana-mana lah tempat kan, orang kita buat silap sikit, okey ke apa-apa kan, apa kerja sini tak tahu ke, you kerja buat kerja pun tak tahu, baik kerja lah, balik kampung lah kan, buat duduk sini kedai besar-besar, supermarket syarikat besar-besar, kerja ni pun tak boleh buat kan, balik kampung lah. Orang tu silap sikit je, kita marah macam itu, kita bayangkan kita kat kerja kita yang buat silap, orang marah kita macam tu, kadang-kadang kita marah. Masya Allah, kadang-kadang kita marah kalau orang marah kita macam itu, apalah kerja pun tak tahu, duduk syarikat besar, duduk kedai besar, apa ini sikit pun tak tahu, balik kampung kami kerja kampung, orang cakap macam tu kan kita marah. Marah. Kalau kita bawa kereta lah contohnya, kita buat apa ni, sakitkan hati orang bawa kereta, buatlah benda-benda tu kan. Kadang-kadang kalau orang buat benda tu kat kita, kita marah ke tidak? Insya-Allah. Jadi itu kata Imam Ghazali. Kalau kita bercakap dengan orang, kita jumpa orang kan, apa dia kita masak buku, dia tak senyum kan, kita tak senyum, dia tak buat. Kadang-kadang kalau orang jumpa kita jumpa kawan kita kan, kita masak, dia masak benda kat kita, dan kita sakit hati tak? Sampai tak sebelum langsung tak betul siapa. Rupanya kita buat dekat orang benda tak boleh, orang buat kat kita rupanya kita marah. InsyaAllah banyak lagi benda-benda yang mana kita ukur balik. Kita hari ini kita sembah balik apa yang kita buat dekat orang, kita bayangkan orang buat dekat kita, kita marah ataupun tidak. InsyaAllah itu nasihat kedua Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Macam anak juga lah, kata Nabi SAW, birru aba'akum birrukum awladukum, atau kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, berbaktilah kepada ibu bapa kamu, dan saya anak-anak kamu akan berbakti kepada kamu, kata Nabi SAW. Hari ini kita anak kita terkeng-keng kita marah, kita suruh buat kerja dia tak nak buat, kita marah sikit dia masuk bilik upah itu kan, kita tegur sikit masuk muka kan, tak boleh tegur, kita kata sakit hati tu apa lah punya anak ni, tegur sikit pun tak boleh, ngempah pintu lah, muka tarik muka masa apa benda semua dia cakap, kita semak balik apa ni, apa yang kita buat dalam ayah kita, insyaAllah ya. Sebab Nabi sendiri bagi tahu, Nabi kata apa yang kamu buat dekat ayah kamu, itu yang kamu kena buat. Kamu buat baik kepada ayah bapa kamu, anak kamu, kamu baik pada kamu, maksudnya dia lawan mafhum mukhalafah. Kita kata hadis ni ada benda yang kita dapat daripada fahamnya, dan ada benda yang kita dapat faham sebaliknya, mukhalafah yang kita dapat faham. Maksud apa? Kalau kamu derhaka kepada ibu bapa kamu, anak kamu akan derhaka kepada kamu, insya-Allah ya. Hari ni kalau kita rasa marah dengan mak ayah kita, mak ayah kita tegur kita sikit, kita marah, kita rasa sakit hati dengan mak ayah ni, rasa ingat aku ni kecil lagi, kita tak besar ajar macam ni, nak aku tegur lagi, ingat aku ni kecil. Kita bayangkan kalau anak kita marah buat kita macam itu, kita marah atau tidak? Masya-Allah. Sama dengan suami isteri pun sama pasangan. Kadang-kadang kita marah-marah, kita kata dia tak faham dengan saya lah, dia ni kalau macam-macam kita marah pasangan kita. Kita buat layanan lebih kurang dengan pasangan kita. Kita bayangkan kalau dia buat benda tu kita marah kan? Sekali dia buat dengan kita, dia marah pun kita marah kan? Tapi rupanya itu yang kita buat dengan dia selama ni. Masya-Allah. Jadi kita semak balik. Dan sebab apa? Cara dia senang aja. Nak tahu benda ni kita buat elok atau tak elok.
tempat bila ngawal kan, ayah kan, kata betul ke tidak aku buat dengan dia. Ataupun kita kadang-kadang kita marah-marah, maki-maki dia, balik-balik fikir, betul ke aku cakap macam dengan dia. Syaitan bisik apa? Syaitan kata betul tu, apalah betul. Tapi jangan dulu nak tahu betul ke tak, kita buat dengan tu, kita semak balik, kita tenang sejenak kan, kita bayangkan orang buat macam tu dekat kita, kita marahkan dia, masya-Allah kan, marah kan, oh dia salah, dia buat dengan dia macam itu. Itu kedua. Perkara ketiga, apabila engkau belajar suatu ilmu atau engkau mentelaahnya, maka sayugirnya bahawa ilmu yang engkau pelajari itu akan memperbaiki hatimu dan membersihkan jiwamu, seperti hanya jikalau engkau mengetahui bahawa umurmu hanya tinggal 1 minggu saja lagi, maka sudah pasti engkau tidak akan menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Dalam keadaan ini sudah tentu engkau akan hanya sibuk dengan muraqabah hatimu, mempelajari sifat-sifat kejernihan jiwa dan berpaling daripada urusan keduniaan, dan engkau akan sibuk pula mengisi hatimu dengan cinta akan Allah Ta'ala dan beribadat kepadanya dan menghiaskan diri dengan sifat-sifat yang baik. InsyaAllah. Yang ketiganya, hendaklah kita sibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat. Jadi bayangkan kalau umur kita cuma tinggal 1 minggu saja lagi. Kalau kita tahu kita kalau pergi doktor lah, doktor kata sudah punya penyakit macam ni, tak lama ni, cuma 1 minggu je lagi. Oh, macam mana perasaan dia? Rasa gelap dia. Tak ada dah rasa nak enjoy, tak ada dah rasa nak tengok TV, nak layan internet, nak tengok, tak ada dah nak sosial, tak ada masa. Sibuk dengan apa? Beribadat. Sibuk dengan bertaubat, istighfar, sedekah sana, sedekah sini, wakaf sana, wakaf sini, macam-macam dia buat habis semua. Dan semua benda baik semua dia buat. Apa? Doktor kata seminggu lagi nak hidup. Macam gitu. Dan jadi kita sentiasa, dan ketiganya kita sibukkan diri kita dengan perkara yang bermanfaat. Jangan sibukkan diri dengan perkara yang tidak bermanfaat. Sebab apa? Sebab umur kita ni kita tak tahu bila habisnya, bila masa apa ni boleh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya demi masa, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian, illa, melainkan. Tapi basicnya semua orang dalam kerugian. Bukannya Allah kata semua orang dalam untung, melainkan orang-orang yang sekian-sekian ini yang rugi. Tak, Allah kata semua orang rugi. Semua orang rugi. Sebab apa? Sebab banyak hari ini kita sia-siakan waktu kita dalam perkara yang tidak bermanfaat. Masya-Allah. Sebenarnya nak buat kebaikan itu bukan susah, senang saja. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Berapa saat? 3 saat mungkin kita sebut dari kalimah tadi. Maka kita sebut kalimah ini 3 saat saja, tapi dekat syurga Allah turunkan satu pokok kepada kita, sebarang pokok yang mana besar pokok ni. Kalaulah orang lintas bayar-bayar dia 500 tahun Nabi besar pokok ni. Nabi SAW masa pergi Isra Mi'raj, Nabi SAW terjumpa dengan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim kata apa? Wahai Muhammad, kirim salam kepada umat kamu dan beritahu kepada mereka bahawa syurga ni tanah di subur. Maka tanamlah tanam-tanamannya. Mungkinlah tanam sekarang subur. Kita tengok orang kan, tanam subur dengan bakar, ada kebun, ada kawasan tanam subur, kebun orang ada beli tanah yang tak kuat. Itu tanah dia, tapi dia tak tanam apa-apa, dia semua orang berugi tanam subur, tapi tak tanam apa-apa macam itu. Oh, orang ada harta banyak, contohlah yang dia kata ada harta banyak kan. Ya, lepas tu labur lah, buat pelaburan sini, buat pelaburan sini, kita labur contohnya orang berugi, tapi tak apa apa. Dan apa pun tak dapat manfaat. Dan ada orang, ada kedai besar, contohlah, ada kedai besar, tapi tak terurus kan. Orang ketemu rugi lah, ada kesian kan. Ada peluang kan, kalau dia betul-betul jaga, itu bagus, kesian dia rugi kan. Itu pandangan kita. Tapi Allah kata semua orang dalam kerugian. Sebab apa? Sebab sibukkan diri dalam perkara yang tidak bermanfaat. Sebab itu ke akhirat nanti, dalam syurga pun ada orang yang masih menyesal. Dalam syurga dia tak ada sedih, tak ada rasa takut, tak ada rasa letih, tak ada rasa bimbang, tak ada rasa cemburu, hasad dengki, tak ada rasa risau, gelisah, tak ada. Tapi ada rasa menyesal. Sebab apa menyesal? Sebab dia tengok
amalan, banyak waktu-waktu dia dekat dunia berlalu macam itu saja, tak dimanfaatkan. Kalau syurga nanti ada orang dia punya kawan, dia bukan dulu kawan tempat dia, baik pergi sama-sama, pergi kerja sama-sama, pergi makan kedai mamak sama-sama, pergi warung sama-sama, pergi jalan sana sini, semua sama-sama dapat. Tapi dekat syurga dia masuk syurga tinggi, bukan daripada dia tinggi. Yang dia ni masuk syurga kau dah tak tahu tinggi ni, syurga ni sampai kat atas nak. Betul tu hebat dia ni. Apa malah dia tak sebenarnya pasal dia biasa dia sama dengan aku, dia buat sama-sama, balik sama-sama, semua pergi mana semua sama-sama. Itu hebat sekali. Bila ditanya untuk kawan ni, amalannya dia berzikir tasbih lebih satu dia subhanallah daripada kawan dia. Lebih sekali dia. Lebih sekali. Subhanallah. Satu saat dia sebelum. Dan mungkin dekat dunia dulu dia ni berzikir mungkin mungkin sejuta kali lah, contohnya sejuta kali. Yang kawan dia ni sejuta satu kali. Lebih satu dia. Tapi perbezaan ni jauh sangat beza. Macam itu sebab semua orang menyesal dekat akhirat nanti. Dalam syurga pun dia soal kata Allah, kalau aku sambil-sambil aku berzikir sikit je, macam sikit-sikit je, Masya Allah, macam itu. Jadi kata Allah tadi, waktu kita kena dibazirkan. Perkara keempat, perkara terakhir, bahawa engkau jangan menghimpunkan harta dunia lebih banyak daripada cukup makan setahun, seperti apa yang pernah dibuat oleh Rasulullah SAW bagi sebahagian daripada isteri-isterinya. Dan baginda SAW bersabda, Allahumma ja'alku ta'ali Muhammadin kafafan. Berarti ya Allah, jadikanlah makanan keluarga Muhammad ini hanya secukupnya sahaja. Dan Nabi Muhammad SAW tidak mempersiapkan makanan cukup setahun ini bagi kesemua isterinya, tetapi hanya bagi mereka yang lemah imannya sahaja. Adapun isteri baginda yang kuat imannya, maka Nabi SAW hanya mempersiapkan baginya makanan untuk sehari setengah sahaja. Isteri Nabi SAW ada yang iman lemah, ada yang imannya kuat. Orang tak kata lah, tak ada apa ni, cuma dia sudah Nabi iman lemah itu duduk dengan Rasulullah. Kalau kita ni tak tahu lah macam mana. Tapi ada isteri-isteri baginda yang mana baginda siapkan makanan untuk setahun, dan ada isteri-isteri baginda yang baginda tengok memang iman yang kuat, baginda letak makanan cukup untuk sehari setengah saja dalam rumahnya. Masya Allah, sikit saja. Hari ini kita punya bekalan makanan kita dalam rumah banyak ada. Kita punya simpanan, kalau tak ada bekalan makanan tu, tak apa, kita tak risau. Kita kata duit banyak, kita nak ambil macam itu, kita tak risau. Jadi hari ini manusia, sebab kalau dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali sebut musuh manusia ni ada pertama sekali syaitan. Memang itu semua orang tahu ini musuh dia adalah syaitan. Yang keduanya musuh manusia ni adalah dunia. Dan musuh dia adalah dunia. Yang ketiga, musuh kepada manusia ini adalah hawa nafsu. Kita semua tahu hawa nafsu musuh kita. Yang keempat, Imam Ghazali kata musuh manusia yang keempat adalah tulul amal. Tulul amal ni bahasa Melayu maksudnya panjang tangan-tangan. Panjang tangan-tangan ni rupanya musuh. Kan sama tahap dia macam syaitan pun boleh. Imam Ghazali kata macam ni. Kan empat musuh manusia. Syaitan, dunia, hawa nafsu, tulul amal, panjang tangan-tangan. Imam Ghazali kata empat ini adalah musuh manusia yang sebenarnya. Rupanya panjang tangan-tangan ni pun adalah musuh kepada kita, sama tahapnya macam syaitan, sama tahapnya macam dunia dan tipu daya, sama tahapnya macam hawa nafsu, panjang tangan-tangan. Sebab apa pun yang rasa mati lambat lagi, panjangan dia tu, dia rasa mati lambat lagi. Dia rasa mati lambat lagi, maka dia akan tak bertaubat. Dia rasa mati lambat lagi, dia akan rasa tak apalah, tak apa baik nanti kemudian apa baik, tak apa sekarang dia lambat lagi. Dia kata mati lambat lagi, maka macam-macam kita dia buat. Dan sebab itulah Imam Ghazali kategorikan tulul amal ni, panjang tangan-tangan ni sebagai musuh manusia. Dan jadi kita pun kena buangkan sifat tulul amal. Buat persiapan tak apa, tapi jangan rasa kita boleh hidup kalau kita bukanlah maknanya kita pendek cita-cita ni, bukan maksud kita berhenti kerja, kita berhenti sekolah, tak payah sekolah, tak
dia bekerja, bukan. Teruskan kehidupan kita macam biasa. Kerja tunggu dengan kerja, belajar tunggu dengan belajar. Tapi jangan ingat kita boleh habiskan kerja kita tu. Jangan ingat kita boleh habiskan pelajaran kita tu. Masya Allah macam itu. Kita sentiasa rasa kematian itu dekat dengan kita. Sebab rumah dekat pun kematian itu dengan kita. Cuma kita tak nampak je. Rumah dekat tu. Orang ramai orang yang kematian datang kepada dia. Ramai orang. Kebanyakanlah ataupun hampir-hampir semua orang yang mana ajar kematian datang kepada dia dalam rasa dia tak sangka. Wah, ini mati pun tak lama lagi, dia hidup lagi macam itu. Ramai orang yang mana ajar kematian datang kepada dia, dia rasa awal lagi takkan ada mati sekarang macam ni. Datang ajar kematian kepada dia. Allah. Dan jadi itulah kita pun cara yang paling terbaik sekali adalah kita selamatkan diri kita daripada panjang angan-angan, panjang cita-cita. Jadi sentiasa kita ingatkan kepada kematian. Ingat kepada kematian yang kata Nabi SAW boleh lembutkan hati kita, hati melazat perkara yang menghancurkan kelazatan dunia. Kalau rasa hati nafsu ni kuat sangat, enjoy, rasa hati ni rendah sangat, cinta sangat dekat dunia ni, ingat mati. Ingat mati macam mana pergi ziarah orang sakit, pergi tengok, ingat balik kawan-kawan kita yang dulunya ada dengan kita, tiba-tiba nak tinggal kita, menunjuk dia pun tak sangka, kita pun tak sangka dia muda dan dunia ni pun tak ada terbaik. Jadi kita, kita tengok orang sakit, macam-macam lah perkara yang boleh mengisahkan kita, ingatkan kita bahawa kematian itu boleh datang pada bila-bila masa saja. Allah. Pada zaman sekarang canggih ni, bila macam-macam cara orang nak meninggal dunia. Jadi kita berjalan kepada azan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia habis itu nasihat yang ke-24. Itu nasihat yang terakhir. Jadi seterusnya yang ke-25 ni adalah doa, penutup dan doa yang telah dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Wahai anakku yang tercinta, sesungguhnya aku telah tuliskan dalam warkah ini apa-apa yang engkau kehendaki. Maka sayugia engkau mengamalkan dengan isinya. InsyaAllah. Ini nasihat Imam Ghazali untuk budak kecil. Ini Imam Ghazali tulis untuk budak kecil anak murid dia. Masya Allah. Tapi agak-agak kita boleh amal ke tidak? Hebat tak hebat? Maka sayugia engkau mengamalkan dengan isinya dan jangan engkau lupa padanya daripada mengingati aku dalam doa-doamu yang baik. Tengok Imam Ghazali. Ulama hebat. Minta doa daripada budak kecil. Bukannya minta doa daripada ni, surat ni untuk budak kecil. Imam Ghazali kata apa? Kalau berdoa jangan lupa sebut nama saya. Imam Ghazali kata, oh Masya Allah. Hari ni kita rasa kalau budak kecil, Allah budak aja, bukan tahu apa. Macam gitu. Imam Ghazali tak. Imam Ghazali dia anggap setiap orang adalah lebih baik daripada dia. Budak kecil ke, orang besar ke, orang kampung, orang bandar, orang hebat, tak hebat. Imam Ghazali sentiasa anggap setiap orang lebih hebat daripada dia. Masya Allah. Ini tak doa daripada budak kecil. Dia kata apa? Dan jangan engkau lupa padanya daripada mengingati aku dalam doa-doamu yang baik. Masya Allah. Macam gitu sekali. Sedangkan Nabi pun minta doa daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nak pergi umrah. Nabi kata apa? La tansana ya ukhayya. Berdoa. Jangan lupa doa untuk saya. Nabi kata. Nabi Rasulullah pun minta doa daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kita rasa hebat. Apa nak minta doa pada dia ni? Bukan makbul pun, bukan tentu mustajab pun. Dia pun ada dosa juga. Macam gitu kita kata. Adapun doa yang engkau tanyakan itu, maka carilah lafaznya di dalam kitab-kitab yang sahih. Ada sebelum ni, anak murid surat yang anak muridnya tulis kepada Imam Ghazali itu, tak tahulah surat tu apa. Tak ada pula dilampirkan kat sini. Yang ada ni surat Imam Ghazali balasan kepada anak muridnya. Tapi anak muridnya memang minta doa lah daripada syekhnya Imam Ghazali. Imam Ghazali kata apa? Cari sendiri dalam kitab-kitab yang sahih, maksudnya hadis-hadis yang sahih. Dan bacalah pula doa yang aku tuliskan ini pada sekalian waktumu, khususnya selepas sembahyang engkau. Kemudian Imam Ghazali karangkan satu doa, Masya Allah, yang mana untuk anak muridnya baca. Jadi kita akan baca doa ni.
sebagai penutup kepada kitab ini. Alhamdulillah kita dah khatamkan kitab ni, kita baca lebih kurang 2 tahun ni rasanya. Kitab ni alhamdulillah sikit-sikit kita baca, akhirnya khatam juga. Walaupun nipis, nampak nipis, 2 tahun juga nak khatam, masya-Allah. Jadi kita baca doa ni, mudah-mudahan kita mendapat keberkatan. Imam Ghazali yang beliau tuliskan untuk anak murid beliau. Doa orang-orang yang soleh ni tak sama macam doa kita. Doa kita doa juga. Tapi bila mana kita doa dengan doa yang dikarang oleh orang yang soleh, doa yang pertama sekali, doa yang paling afdalnya adalah doa yang warid dalam Al-Quran. Dalam Quran ada banyak Allah tuliskan doa-doa dalam Al-Quran. Kalau kita baca doa-doa tu, masya-Allah, itu yang mana mustajab, menarik kabul, makbul daripada Allah SWT. Kemudian doa-doa yang datang daripada Nabi SAW pun sama juga mustajab. Kalau kita baca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, apa itu doa yang keluar daripada mulut Nabi sendiri, kita baca minta kepada Allah, masya-Allah. Kemudian seterusnya doa orang-orang yang soleh. Dengan orang-orang yang soleh ini, doa-doa yang keluar daripada mulut mereka pun mustajab kita baca. Dengan mustajab kita baca, dengan sebab apa ini doa ni pernah keluar daripada mulut orang-orang yang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ataupun kalau kita tak mampu nak baca doa apa pun, kita bacalah doa apa pun yang kita boleh, dan itu pun semuanya akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam bahasa apa pun semuanya akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting hatinya ikhlas, dengan hatinya dengan penuh pengharapan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita akan baca doa ni sebagai penutup kepada kitab ni. Insya-Allah ada terjemahan bahasa Melayu dia sekali, kita akan baca juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal asmati dawamaha wa minar rahmati shumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arghadahu wa minal umri as'adahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami a'ammahu wa minal fadli a'dabahu wa minal lutfi aqrabahu. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma khtim bis sa'adati ajalana wa haqiq biz ziyadati amalana wa qrin bil afiyati ghuduwana wa asalana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana wasbub sijala afwika ala dhunubina wa munna alaina bi islahi uyubina waj'al taqwa zadana wa fi dinika ijtihadana wa alayka tawakkulana wa i'timadana. Allahumma thabbitna ala nahjil istiqamah wa a'idna fid dunya min mujibatin nadamah yawmal qiyamah wa khaffif anna thiqlal awzar warzuqna 'aishatal abrar waqfina wasrif 'anna syarral ashrar wa'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhawatina minan nar birahmatika ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya alim ya jabbar ya Allah ya Allah ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin ya arhamar rahimin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, kami memohon akan Engkau daripada nikmat itu yang paling sempurna, dan daripada pemeliharaan itu yang paling kekal, dan daripada rahmat itu yang paling menyeluruh, dan daripada afiat itu yang paling berhasil, dan daripada kehidupan itu yang paling senang, dan daripada umur itu yang paling bahagia, dan daripada ihsan-Mu itu yang paling sempurna, dan daripada nikmat-Mu itu yang paling menyeluruh, dan daripada kelebihan-Mu itu yang paling sedap, dan daripada lemah lembut-Mu itu yang paling dekat. Ya Allah, jadilah Engkau sentiasa pembela kami, bukan penghukum ke atas kami. Ya Allah, habiskan ajal kami dengan kebahagiaan, dan berikanlah kepada kami yang lebih baik daripada apa yang kami harapkan, dan iringkanlah pagi dan petang kami dengan keafiatan, dan jadikanlah kesudahan kami dan kemuncak cita-cita kami untuk mendapatkan rahmat-Mu, dan tuangkanlah hujan yang lebat daripada kemaafan-Mu ke atas dosa-dosa kami, dan sentiasalah Engkau memberi nikmat kepada kami,
dengan membaikkan segala keaiban kami. Dan jadikanlah takwa itu sebagai bekalan kami. Dan jadikanlah pula kesungguhan kami itu dalam memperjuangkan agamamu. Dan jadikanlah tawakal dan pegangan kami hanya kepada Engkau. Ya Allah, tetapkanlah kami berada di atas jalan istiqamah dan lindungilah kami di dunia ini daripada mengerjakan perkara-perkara yang akan mengakibatkan penyesalan kepada kami di hari kiamat nanti. Dan ringankanlah bebanan dosa-dosa kami. Dan kurniakanlah kepada kami kehidupan hamba-hambamu yang baik-baik. Dan jauhkanlah daripada kami segala kejahatan, orang-orang yang jahat. Dan lepaskanlah leher kami dan leher ibu bapa kami dan seluruh saudara mara kami lelaki dan perempuan daripada belenggu api neraka. Semua itu dengan berkat rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang maha mulia dan yang maha mengampun dan maha pemurah lagi menutupi keaiban kami. Wahai Tuhan yang mengetahui dan maha perkasa. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang lebih pengasih daripada segala yang pengasih. Wahai Tuhan yang dahulu daripada segala yang terdahulu. Wahai Tuhan yang kemudian daripada segala yang kemudian. Wahai Tuhan yang mempunyai kekuatan yang sangat kukuh. Wahai Tuhan yang sangat mengasihi orang-orang yang miskin dan orang yang terlebih kasih sayang daripada segala orang yang kasih sayang. Tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku ini termasuk di kalangan orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.